Salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan kimia tingkatan 4 bagi kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai sebelum kita mula pergi belajar bab 2, 3, 4 dan yang seterusnya. Okay, sebenarnya bab kemahiran-kemahiran asas ni memang amat perlu untuk dalam kimia sebab dia akan menyenangkan kita belajar kimia selepas ini. Okey, ini adalah jadual perkala unsur dalam buku teks muka surat 275. Okey, ini setakat ini unsur-unsur yang kita jumpa dalam dunia ini, di bumi ini saja. Di luar bumi dia ada unsur yang kita belum lagi senaraikan dalam jadual perkala. Okey, maksudnya kimia hanya belajar unsur-unsur yang ada wujud di bumi sahaja. Okey, di luar mana yang sama dengan bumi kita bolehlah tahu, tapi kalau dia tidak ada tersenarai dalam jadual perkala unsur, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa bahan tu didapat daripada luar angkasa lepas. Okay, so kalau kita lihat jadual perkala unsur, dia dah disusun dengan cantik. Awak pun dah belajar di tingkatan 1 kalau tak silap saya. Kita ada belajar logam dengan bukan logam. So di sini warna hijau adalah logam, warna kuning adalah bukan logam dan warna biru adalah separa logam. Okay, apa yang kita perlu adalah kita kena tahu maklumat yang ada di dalam jadual perkala supaya kita senang nak menjawab soalan seterusnya. So kalau kita tengok setiap simbol ada huruf besar, huruf kecil, ada nombor di atas, ada nombor di bawah. So semua maklumat yang diberi disenaraikan dalam jadual perkala unsur, kita perlu faham dan kita perlu tahu bagaimana kita nak gunakan maklumat diberi dalam jadual perkala unsur. Okay, sekarang kita tengok hidrogen. Okay, ini contoh yang dalam jadual perkala. So dia ada simbol. Okay, ingat mula simbol adalah huruf besar yang diberi. Okay, nama ini adalah disusun mengikut sistem International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. Maksudnya organisasi itu tersebut dah setuju satu dunia dah pakai hidrogen guna simbol H, di mana unsur lain yang mempunyai simbol yang dah berulang, huruf yang berulang, barulah dia guna dua huruf, satu huruf besar, satu huruf kecil. Okey, dan nama dia adalah hidrogen, nama letak di bawah, okey, nama unsur. Okey, lepas tu kita ada nombor di atas dan nombor di bawah. Nombor atas dinamakan sebagai nombor proton. Okey, nombor di bawah sebagai jisim atom relatif atau juga kita panggil dia sebagai nombor nuklear. Okey, itu nama dia, nombor nuklear. So itu adalah maklumat, ada 4 maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual perkala: simbol unsur H, nama unsur hidrogen, nombor proton 1, jisim atom relatif atau nama lain dia adalah nombor nuklear, dia adalah 1. Okay, tetapi dalam simbol rasmi dalam kimia iaitu piawai, okay, perwakilan piawai, kita tak tulis satu di atas. Okay, contohnya hidrogen, kita akan tulis di sebelah kiri kanan. Okay, so yang jadi masalah adalah yang atas adalah nombor nukleon, yang bawah adalah nombor proton. So dia adalah berbeza dengan jadual perkala sebab jadual perkala dibina berdasarkan maklumat. So ini adalah secara rasmi, kita guna ini dahulu. Ini diwujudkan dahulu. Okay, jadual perkala wujud kemudian. So jadual perkala disusun berdasarkan nombor proton. So untuk menyenangkan kita baca nombor proton tu, maka proton tu diletak di atas supaya kita tengok urutan nombor proton dia adalah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi nombor nuklear dia adalah tidak berurutan. Kenapa dia terbalik? Macam saya cakap lah, sebab simbol tu diwujudkan dahulu, jadual perkala disusun kemudian. Okey, maka susunan dia berdasarkan nombor proton. Untuk menyenangkan kita baca, maka dia terbalikkan maklumat yang ada, nombor proton letak di atas. Tetapi apabila soalan SPM ditanya, secara rasminya kita akan guna perwakilan piawai di bawah. Nombor nukleon di atas, nombor proton di bawah. Okay, sekarang kita ada dua contoh karbon dengan magnesium. So nampak berbeza Kalau dia ada di atas bawah, okay, ini dipanggil sebagai jadual perkala punya. Okay, susunan untuk dalam jadual perkala. Okay, yang atas, ingat yang atas adalah nombor proton. Yang bawah adalah nombor nukleon. Nama dia nombor nukleon.
Ada juga dia panggil sebagai apa? Jisim atom relative. Benda yang sama kita yang nak guna. Okey, so daripada simbol secara rasmi, so meneksium, ini adalah simbol rasmi. Simbol. So yang kita tahu yang besar mesti nombor nukleon, yang kecil mesti nombor proton. Nanti baru kita tengok apa kegunaannya nombor nukleon dengan nombor proton di mana datang. So kalau awak ingat masih lagi di tingkatan 1, 2, 3 awak dah belajar apa atom, betul. So dalam atom kita ada dua benda yang itu dinamakan sebagai proton, neutron dan elektron. So kalau saya ambil karbon sebagai contoh, so dia ada satu nukleus, ini kita panggil sebagai nukleus. So proton akan duduk di dalam. So sini ada proton. So contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang kuning adalah proton. Katakan so yang merah ada lagi 6. Yang merah ini adalah neutron. Okay, neutron. So mana datang neutron? 12 tolak 6 sama dengan 6. So ada 6 biji. Okay, dan elektron letak di mana? Dia akan letak di luar. Nak guna warna apa? Putih je. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang putih ni adalah elektron. So untuk hari ini kita kena tahu sesuatu atom mempunyai proton, neutron dan elektron. Lepas ni kita akan tengok di mana kedudukan proton, neutron dan elektron dalam suatu susunan atom unsur. Okay, yang saya ulang, proton adalah di dalam nukleus. So dia ada 6 biji. Mana datang 6? Kita tengok karbon, dia bagi 6. 6 kecil itu adalah nombor proton, serupa dengan bilangan proton. Okay, lagi satu, neutron mesti duduk di dalam nukleus juga, iaitu warna merah ni neutron. So mana datang bilangan neutron? Bukan 12, dia mesti tolak. Okay, nombor nukleon tolak nombor proton. 12 tolak 6, maka kita dapat 6. 6 tu adalah neutron. Okay, di mana elektron? Elektron juga sama juga dengan bilangan proton. So 6 proton maka mesti 6 elektron. Kebetulan di sini adalah 666. Okay, tapi dalam contoh yang lain dia tak semestinya sama. Neutron boleh berbeza, tapi bilangan proton dengan bilangan elektron dalam sesuatu atom mesti sama bilangannya. So saya ulang, so apabila kita dapat satu simbol daripada jadual berkala atau simbol rasmi, nombor proton sangat membantu untuk kita melukis susunan atom tersebut supaya kita tahu bilangan proton, bilangan elektron dan juga bilangan neutron. Okay, sekarang kita tengok contoh kedua, magnesium. So magnesium kita tahu ini adalah nombor proton. So daripada nombor proton, dia adalah sama dengan bilangan proton. Okay, sama juga dia sama dengan bilangan elektron. So daripada satu nombor kita sudah tahu dua maklumat, satu proton, satu elektron. Lagi satu neutron. Mana nak cari neutron? Di atas. Bukan 24. 24 ini adalah nombor nukleon. Okay, nombor nukleon ni serupa adalah dia rujuk kepada bilangan proton tambah neutron. So secara matematiknya nak cari neutron sama dengan 24 tolak 12. So kita dapat 12. So kita boleh lukis magnesium. Takkan kita nak lukis 12. Nak lukis 12 boleh, nak tulis pun boleh. Kita kalau nak jimat masa boleh tulis 12 proton, 12 neutron. Tapi elektron kita dah tak boleh ni. Kita tak boleh tulis 12 elektron macam tu. So kita akan lukis. Cuma apabila lukis dia ada syarat lagi. Nanti kita akan tengok cara syarat dia. Setakat ni awak ikut dulu apa yang saya lukis, awak ikut dulu. So dia ada 3 ni. So last kali dia ada 2. Okay, so yang putih ni adalah elektron. So sekarang kita tengok balik.
bilangan dia betul tak? Proton ada 12. Okey, 12 proton betul. Neutron ada 12 betul. Elektron ada 12. So kira yang warna putih tu betul tak? 1 2 3 4 5 6. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So ada 12. Maka cukup untuk sesuatu susunan atom magnesium. So ingat, dalam satu atom mesti mempunyai proton, neutron, elektron. Proton dan neutron duduk di dalam nukleus. Okay, manakala elektron duduk di luar nukleus. So nanti kita akan tengok bagaimana kita nak susun kedudukan elektron. Okay, sekarang tengok bagaimana kita nak susun elektron. So still saya guna balik contoh karbon dengan magnesium. So sekarang kita tengok karbon dahulu. So bilangan proton ada berapa? So first kita kena tahu nombor yang kecil adalah 6 ni adalah nombor proton. So nombor proton merujuk bilangan proton. So bilangan proton dia 6. Sama juga dengan bilangan elektron 6. Okay, bilangan neutron sama dengan 12 tolak 6, 6. So kita lukis, apabila lukis, okay, satu bulatan yang pertama, nukleus. Tak payah label, kita lukis. So ada 6 proton di dalam, 6 neutron di dalam. Okey, lepas tu kita lukis yang ni, yang pertama bulatan. Okay, bulatan pertama ni kita namakan sebagai petala. Okey, petala yang pertama, maksimum dia maksimum dia 2 elektron. Kenapa macam ni? Saintis dah buat kajian dia dah cuba dia tengok petala yang pertama hanya boleh isi 2 elektron. Kalau kita nak masuk elektron ketiga, dia akan lompat ke petala yang kedua. Dia memang tak muat. Memang akan terkeluar satu. So maksimum dia 2. So di sini kita bagi isi sebiji, 2 biji elektron. Okey, so 6 tolak 2 tinggal lagi 4. Maka tak muat untuk petala pertama. Maka kita tambah lagi petala yang kedua. So ini adalah petala kedua. Okey, petala kedua kita boleh isi lagi sebiji, 2, 3, 4. Okey, kenapa kita tak nak susun macam ni? 1, 2, 3, 4. Nak pergi pecah jauh-jauh. Sebenarnya nak pecah jauh-jauh. Okay, macam ni pecah jauh-jauh ni sebenarnya untuk menyenangkan kita buat pengiraan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dia merapat-rapat macam ni, kita susah nak buat pengiraan. Bukan salah sebab elektron setakat ni kita tak tahu kedudukan dia di mana pun. Dia sentiasa bergerak macam ni. Macam ni cursor ni pusing ni dia sentiasa bergerak mengikut orbit tu petala yang tertentu. So kita tak tahu kedudukan dia kat mana. So kita anggap dia macam ni, senang untuk kita buat pengiraan. Okay, maksimum untuk petala kedua, dia maksimum boleh hingga 8 elektron. So dia hanya boleh sampai 8. Yang ke-9 dah tak muat, dia kena lompat ke petala yang ke-3. Okay, so maksimum dia yang pertama adalah 2 elektron. Yang kedua, petala maksimum dia adalah 8 elektron. Dengan secara matematiknya, yang pertama campur yang kedua hanya 10. So mana-mana nombor proton yang lebih 10 diperlukan 3 petala. Okay, so sekarang kita tengok contoh magnesium. So magnesium 12 adalah nombor proton. Betul? Nama dia nama adalah nombor proton. Jangan salah. Nombor proton menunjukkan bilangan proton. Bilangan proton dia 12. Serupa memberi jawapan kita bilangan elektron adalah 12. So nak cari bilangan neutron, mesti tolak 24 tolak 12 adalah 12. So kita dah dapat ni. So kita boleh lukis yang pertama magnesium. So kita ada 12 proton, 12 neutron duduk di dalam. Lepas tu kita ada elektron. Okey, kita guna pangkah. Kenapa guna pangkah? Ikut suka hati nak guna pangkah boleh, nak guna titik boleh. So okay, bulatan kedua dia boleh 4, dia boleh 8. So yang pertama, untuk menyenangkan kita buat pengiraan, kita sentiasa buat perpasangan.
7, 8. So dah ada 8. So 2 campur 8 adalah 10. So diperlukan lagi petala yang ketiga. Lagi 2. 1, 2. 2 ni nak letak mana pun tak apalah. Yang penting ni. So sekarang kenapa boleh guna pangkah? Sebenarnya sama je nak guna pangkah atau nak guna titik. Guna titik bazir dawat lama sikit. Tapi kalau pangkah 2 line je cepat. So biasanya kalau soalan tu melibatkan 2 unsur atau 2 atom yang berlainan, biasanya kita akan guna titik dengan pangkah atau 2 titik yang berlainan warna atau 2 pangkah yang berlainan warna. Tapi kalau kita guna pensel je, maka kita guna titik dengan pangkah untuk menunjukkan dia adalah atom yang berbeza. Sebenarnya pangkah tu paling banyak lah awak kalau tengok internet dengan ni, sebab cepat dan senang. So kita dapat 2 elektron yang pertama. Petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8. So buatlah berdua-duaan 2, 4, 6, 8. Senang kita nak buat pengiraan. Tapi isi dia biasanya 1 atas, 2 bawah, 3 kiri kanan tu last. Atas bawah ni. So nanti sampai 7 lah. 2 lagi letak di luar. So ini adalah dinamakan susunan atom. Ada proton, ada neutron dan ada elektron. So untuk hari ini saya sediakan 3 contoh soalan atau latihan. Awak boleh cuba buatkan. Lithium, oksigen dengan argon, awak boleh rujuk jadual perkala. Ini saya ambil maklumat daripada jadual perkala. So dalam tu setiap atom saya perlukan nama unsur, nombor proton dia berapa, nombor nukleon dia berapa, bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron dia berapa, dan terakhir sila lukiskan struktur atom tersebut. Struktur atom macam saya tunjuk tadi lah, contoh tadi ada nukleus, ada proton, ada neutron, ada petala dan ada elektron. So sila cuba jawab dalam latihan. So tamatlah kelas untuk hari ini.